Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ومن والاه أما بعد فيا أيها المحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang dirahmati lagi, dikasihi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia tuan pengurusi surau Jumaat kita, surau Luqmanul Hakim, seluruh barisan jawatan kuasa pengurusan surau Jumaat kita, pimpinan masyarakat, pimpinan persatuan penduduk, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat bil khusus ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pertama-tama kita meninggikan kesyukuran yang tidak terhingga sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan, kesempatan dan juga peluang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun kita dibatasi dengan alam maya ataupun dengan medium platform secara atas talian, akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati serta pertemuan yang bukan sia-sia insya-Allah. Dengan kesempatan pada malam yang penuh keberkatan ini, saya suka mengawali pertemuan kita yang baik dengan membaca sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada seorang sahabat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masyhur namanya dikenali sebagai Aus ibn Aus Al-Ansari radhiyallahu an. Aus ibn Aus satu ketika dia mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kamu, khususnya umat aku ini, adalah hari Jumaat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang Allah ciptakan, Allah jadikan, yang telah pun kita lalui bertahun-tahun dalam kehidupan kita ini, ada 7 hari yang berulang-ulang. Dan kita akan bertemu dengan hari yang terbaik juga berulang-ulang, iaitulah pada hari Jumaat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam banyaknya hari ini ada satu hari yang lebih afdal daripada hari-hari yang lain, iaitulah pada hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari ini yang kita sedang duduk nikmati dan kita sedang lalui hari tersebut, iaitu hari Jumaat. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana kamu berada pada hari yang paling afdal, hari Jumaat, fa'akthiru alayya min salati fi, maka perbanyakkanlah oleh kamu untuk kamu mengingati aku pada hari Jumaat dengan cara kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dikasihi oleh Allah. Khususnya bagi golongan laki-laki, kalaulah mereka diberi keizinan atau nama mereka naik untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh kerana sekarang ini khususnya di negeri Selangor, hampir keseluruhan masjid meletakkan penggiliran dari sudut kehadiran solat Jumaat disebabkan keterbatasan kota ataupun had bilangan solat Jumaat ini dalam proses kita membendung wabak yang masih menular. Maka berbahagialah bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dan menunaikan solat fardu Jumaat khususnya pada hari Jumaat. Maka salah satu di antara perkara yang akan didengari khususnya bagi khutbah yang kedua, ketika imam ataupun khatib menyampaikan khutbah, di antara salah satu saranan yang disebut dalam khutbah yang kedua, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar perkataan selawat itu yang telah pun Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu rukun dalam kesempurnaan kefarduan Jumaat. Lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nyatakan fa'akthiru alayya min salati fi. Perbanyakkanlah oleh kamu, bermaksud laki-laki baik, wanita baik, kanak-kanak baik, remaja baik, siapa pun. Fa'akthiru alayya min salati fi. Perbanyakkanlah oleh kamu untuk berselawat kepada aku khususnya pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hebatnya selawat yang kamu ucapkan kepada aku khususnya pada hari Jumaat ini. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat yang kamu ucapkan itu pasti akan sampai kepadaku dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedemikian, lalu Aus ibn Aus bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika? Qad aramta?" Kalaulah ya Rasulullah, kami berselawat kepada kamu di saat kamu masih hidup, maka aku faham bahawa selawat itu sampai kepada kamu dan kamu boleh memberikan jawapan balas ataupun respon atau pujian atau doa kepada orang yang berselawat. Tetapi bagaimana sekiranya kamu telah kembali ke rahmatullah? Adakah selawat itu akan sampai sedangkan kamu telah pun kembali ke rahmatullah atau telah pun diwafatkan oleh Allah sebagaimana selawat itu sampai ketika mana kamu masih hidup? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi respon kepada pertanyaan Aus ibn Aus sambil Nabi ini fabtasama alaih. Nabi ini memberikan senyuman. Allahu Akbar. Respon jawapan kepada sahabat yang bertanya, Nabi kata balita. Ya, betul. Akan sampai. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut harramallahu 'alal ardi 'ala ajsadil anbiya. Allah Subhanahu wa taala telah pun mengharamkan kepada bumi ini, tanah ini, ketika mana ada jasad al-anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul yang berada di dalamnya. Allah mengharamkan untuk tanah ataupun bumi ini menghancurkan jasad tersebut ataupun memamah, memakan, melumatkan jasad para anbiya. Bermaksud aku sempurna di dalam alam kubur sana. Bahkan dalam riwayat yang lain, kata al-Imam Abu Dawud, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki yang berselawat kepadaku, hatta raddallahu ruhi, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala kembalikan semula roh aku kepada aku. Kemudian aku memberi respon, aku mendoakan, menjawab salam ataupun penghormatan serta selawat yang diucapkan oleh laki-laki ini kepada mereka ataupun kepada laki-laki tersebut dengan jawapan sejahtera kerana telah pun kamu berselawat kepada aku. Allahu Akbar. Maka Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini
hari yang masih ada, waktu yang masih berbaki. Jangan pernah sesekali kita meninggalkan selawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun menjadi kemuliaan bagi orang yang berselawat ataupun galakkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam supaya di kalangan umatnya, pengikutnya, hamba-hamba Allah yang mulia ini rasa semangat untuk berselawat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebut, la taj'alu qabri 'aidan, janganlah kamu jadikan tempat persemadianku, perkuburanku, makamku sebagai perayaan. Yang dimaksudkan dengan perayaan itu, jangan kamu puja kubur aku, jangan. Ataupun lakukan ritual tertentu, jangan. Ataupun melakukan perkara yang boleh menyebabkan kamu syirik kepada Allah, jangan. Lakin akan tetapi wasallu alayya, selawatlah kamu kepada aku, selawatlah kamu kepada aku, fa inna salatakum tablughuni min haitsu kuntum, kerana selawat yang kamu panjatkan kepada aku dengan penuh keikhlasan ini pasti akan sampai kepadaku walaupun di mana sahaja kamu berada. Allahu Akbar. Satu bentuk motivasi dan juga perkara yang cukup luar biasa yang Nabi SAW memberikan galakan, dorongan, sokongan moral kepada kita untuk kita berselawat kepada Nabi yang mulia SAW. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita nak beramal dengan amalan-amalan yang banyak, mungkin kita tidak mampu dibatasi ataupun dengan sebab ketidakmampuan kita, kekurangan kita, kelemahan yang ada pada kita. Tetapi dalam banyak-banyak sunnah yang diajarkan oleh baginda, salah satu yang sangat mudah, ringan di mulut untuk kita menyebut, tetapi kesan yang cukup luar biasa adalah berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz atau ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan selawat kita ini sampai kepada Nabi, seterusnya ada pahala ibadah di situ, dan seterusnya Allah jadikan sebagai bahan atau pembekalan kebaikan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada saya dan kita semua insya-Allah. Tajuk yang kita ingin kongsi dan bicara pada malam ini iaitulah tentang penghijrahan. Manisnya sebuah penghijrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 dalam Al-Quran, yaitu pada ayat yang ke-36 di halaman Al-Quran, muka suratnya 192. Dan kalau tidak silap saya, terletaknya ayat 36 surah At-Taubah ini di posisi halaman Al-Quran sebelah kiri dan sedikit ke bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan sebanyak 12 bulan. Sebagaimana Allah cerita fi kitabillah, di dalam kitabnya yang mulia iaitu Al-Quran. Allah telah sediakan kepada manusia ini ada 12 bulan. Sebagaimana Allah jadikan malamnya, siangnya, Allah jadikan buminya, langitnya ini, sebagaimana itulah Allah jadikan 12 bulan. Fiha arba'atun hurum. Pada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenali sebagai bulan-bulan hurum, iaitulah bulan haram. Sepakat umat Islam dan bukan Islam, tidak berlakunya pertumpahan darah, saling berbunuh dengan musuh atau sama sendiri
dalam 4 bulan tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan 4 bulan ni? Iaitu thalathatun mutawalliyat. Ada 3 bulan yang mutawalliyat atau mutatabi'at, yang berturutan. Iaitulah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian bulan ini iaitu Syahrullah Al-Muharram. Bulan yang dikenali sebagai bulan Allah, bulan Muharram. Wa ammal wahid, adapun ada satu lagi bulan haram yang keempat, iaitulah bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini dekat-dekat nak masuk dengan Ramadan. Maka cukup 4 bulan yang dikenali sebagai bulan Muharram. Sekali lagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya bulan Rajab. Kita sedang berada, ayah dan ibuku sekalian, di dalam bulan ini, bulan Rajab. Hari ini, dalam bulan ini, bulan Muharram. Hari ini sudah pun hari yang kelima kita berada dalam bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini, kata Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an, ataupun nama glamournya adalah Imam Darul Hijrah, yang telah pun kembali ke rahmatullah pada tahun 176 Hijrah di usia 87 tahun kurang lebih. Imam Malik ibn Anas menyatakan bahawa sekurang-kurangnya di dalam bulan ini, iaitu bulan Muharram, ada 12, ada 12 amalan yang boleh dilakukan oleh manusia. 12 amalan. Kita tidak berhajat untuk mengupas amalan ini satu persatu. Namun kita hanya mengambil satu sahaja daripada 12 tersebut. Yang paling utama, yang pertama dan paling utama dalam 12 itu, iaitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kepada kita, diberikan ketahanan kepada kita, diberikan keizinan kepada kita untuk kita berpuasa pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Ataupun hari itu dikenali juga dengan nama Yaumul Ashura, hari yang ke-10. Persoalan dia, kenapa hari yang ke-10? Kenapa tidak hari yang pertama, ke kedua, ketiga, ke-11, ke-21, ke-30? Kenapa 10? Dan apakah istimewanya 10 Muharram ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala letakkan ada sunnah ataupun disyariatkan puasa pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram pada setiap-tiap tahun. Allahu Akbar. Kalau kita menyemak kepada kitab Al-Quran sebagaimana yang kita telah pun sebutkan tadi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di sisinya yang mulia ada 12 bulan. 12 bulan ni penuh kemuliaan. Tetapi ada 4 yang lebih daripada bulan-bulan tersebut, yang dalam aspek yang lain ada diceritakan tentang bulan Ramadan dan sebagainya. Tetapi dalam aspek bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan hurum ini ada 4. Yang salah satu yang kita sedang duduk sekarang ini iaitulah Muharram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan istimewanya bulan ini? Selain daripada ayat itu, ketika kita melihat dan merujuk serta menyemak di dalam kitab hadis, maka kita akan dapati bahawa ada satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah pun diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud dan beberapa orang yang lain, bahawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalus siyami ba'da ramadana syaharullahil muharram wa afdalu salatal fardi qiyamul lail. Hadis kurang lebih nombornya 1379. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, sesungguhnya hari yang paling afdal untuk kamu berpuasa setelah kamu menyempurnakan
kefarduan puasa pada bulan Ramadan, iaitulah kamu berpuasa pada bulan Muharram. Syahrullah al-Muharram. Allah sandarkan bulan Muharram ini kepada zatnya yang mulia. Syahrullahil Muharram. Kalaulah disandarkan sesuatu itu kepada Allah, pasti sesuatu itu penuh kelebihan. Contoh, bila kita sebut tadi, Syahrullah, bulan Allah. Mulia bulan Allah. Kita sebut Baitullah, yang ada Kaabah itu. Baitullah, rumah Allah, mulia. Kemudian ada apa lagi? Saifullah, saifun min suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah. Gelaran bagi seorang panglima perang namanya Khalid ibn al-Walid. Allahu Akbar, mulia. Kemudian apa lagi? Banyak dari sudut contoh-contoh yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bila disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, maka ia satu kemuliaan, kelebihan yang sudah pasti kita akan berhajat kepada kemuliaan dan juga kelebihan tersebut. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, berlaku perselisihan di kalangan para ulama, kenapa bukan 1 bulan untuk kita berpuasa, tetapi hanya pada 10 sahaja. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinatul Munawwarah, yang pada waktu itu masih lagi dikenali namanya dengan nama atau panggilan Yathrib. Yathrib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada 3 kumpulan, 3 kabilah ataupun 3 suku kaum. Mereka ini memang beragama, berpegangan ataupun tidak beriman kepada Allah. Mereka di kalangan orang-orang Yahudi, pure dan sangat berpegang kepada agama mereka. 3 kabilah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, dan yang ketiga Yahudi Bani Qainuqa. Ketiga-tiga kabilah Yahudi ini, mereka bersepakat untuk meraihkan 10 Muharram pada tiap-tiap tahun. Bila Nabi sampai ke Madinah, ke Yathrib, Nabi melihat di kalangan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari yang ke-10. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada golongan Yahudi ini, "Ma hadzal yaum?" Hari apakah ini? Kebesaran apakah yang kamu sedang raikan? Kenapa dimuliakan hari ini? Ma hadzal yaum? Hari apakah ini? Ada special ke? Ada lebih ke? Ada keutamaan ke? Lalu kata Yahudi tersebut, "Inna hadza yaumun salih." Sesungguhnya wahai Muhammad, hari ini merupakan hari yang cukup mulia. Hadza yaumun salih. 10 hari bulan Muharram merupakan hari yang cukup mulia, sehingga mereka sebut yaumun salih, hari yang penuh kemuliaan. Alladzi najjallahu bi Musa wa aghraqa Fir'aun. Hari, kata mereka, di mana Allah telah pun menyelamatkan Musa dan seluruh pengikutnya, iaitu Bani Israel, serta hari di mana Allah telah pun tenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Disebabkan keselamatan Musa dan seluruh pengikutnya dalam kalangan Bani Israel, kami orang-orang Yahudi yang juga sebahagian daripada keturunan mereka meraih, menyambut, meninggikan, membesarkan hari ini sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Maka pada hari ini kami berpuasa mengingati bagaimana Allah telah memberikan kebebasan, kemerdekaan, kejayaan dan melepaskan Musa serta orang-orang yang mengikuti dia daripada Fir'aun. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar respon tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata kepada para sahabat, kalau beginilah
keadaan, sambutan, kebesaran yang mereka lakukan. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita semua adalah yang lebih berhak ke atas Nabi Allah Musa daripada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kita yang patut memuliakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-10 sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Cuma kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku diberi izin oleh Allah disampaikan umur usia aku pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari ke-9 dan 10 sebagai tanda untuk membezakan di antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Bagi yang berkemampuan, maka bolehlah berpuasa pada 9 dan 10. Ataupun di dalam pandangan yang lain, sama ada 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Ataupun paling tidak, tak mampu hanya satu hari sahaja, tu pun Allahu Akbar, Tuhan saja yang tahu kita tahan bagaimana lapar. Yang mampu pada hari ke-10 saja, sehari cukuplah. Maka berpuasalah pada hari yang ke-10. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberi kebesaran, kemuliaan, ganjaran. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffir sanata allati qablah. Aku mengharapkan di sisi Allah bagi mereka yang berpuasa pada hari Ashura, khususnya pada tanggal 10 Muharram, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan yang telah pun dia lakukan, khususnya dosa kecil setahun yang lepas. Allahu Akbar. Ini promosi yang mana promosi ini sama sekali tidak akan disia-siakan oleh orang-orang beriman, orang-orang baik, orang-orang saleh. Kerana kita banyak dosa. Banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Kita sahaja yang tahu. Walaupun kita menafikan di hadapan orang lain, di depan mak ayah kita, di hadapan isteri, di hadapan anak-anak kita. Tetapi hakikatnya kita dan Allah sahajalah yang tahu. Oleh kerana memang tidak dapat lari daripada kesalahan, kesilapan yang kita lakukan, dosa dan sebagainya ini, maka apa lagi yang kita harapkan di sisi Allah selain daripada keampunan. Seperti mana seseorang yang telah pun dijatuhkan hukuman mati, mandatori pula. Tetapi oleh kerana ataupun boleh jadi dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan keinsafan yang sungguh-sungguh, dengan taubat nasuha dan sebagainya, tidak mustahil Allah rezekikan kepada raja-raja kita yang saleh. Bersempena dengan hari keputeraan baginda, memberi keampunan atau memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Akhirnya mereka dibebaskan. Waktu mereka telah mengetahui, sudah pun diletakkan, dijatuhkan hukuman mati. Allahu Akbar. Kita tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Tetapi apabila diberikan keampunan dengan sebab raja-raja kita orang yang saleh dan sebagainya, Allahu Akbar, kita juga tidak mengetahui betapa syukurnya dia kepada Allah. Oleh yang demikian, mudah-mudahan saya mendidik diri saya mengajak kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengambil, menyahut, menerima tawaran yang cukup luar biasa ini. Untuk kita berpuasa pada hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesilapan kita. Manisnya sebuah penghijrahan. Ketika ada seorang laki-laki yang keluar daripada tempat kediaman dia, menuju ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Yang laki-laki ini di awalnya masih lagi belum Islam. Belum lagi bersyahadah. Belum lagi bertauhidkan Allah Jalla wa'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang yang mahir berkuda
pergi ke suatu tempat namanya Al-Yamamah. Al-Yamamah ini kurang lebih terletak di utara Makkah. Bila laki-laki ini dalam perjalanan menuju ke Makkah, paling tidak mereka ataupun dia pasti akan melalui Madinah terlebih dahulu. Dalam perjalanan, tentera ataupun beberapa orang berkuda yang diarahkan oleh Nabi, dalam perjalanan mereka bertemu dengan laki-laki ini yang sedang berjalan. Tidak tahulah apa yang berlaku sehingga laki-laki ini ditangkap oleh tentera-tentera atau utusan-utusan Nabi ini, kemudian laki-laki ini dibawa ke Madinah. Setelah dibawa ke Madinah, laki-laki ini diikat di Masjid Nabawi. Bagi ayah dan ibu yang pernah menunaikan umrah atau melaksanakan kefarduan haji, pasti akan duduk di Masjid Nabawi, pasti akan melihat banyak tiang. Sekarang ni banyaklah. Dulu pun ada dah tiang, tetapi tidak semeriah sekarang ni. Terlalu besar, kawasan pun lebih luas, lebih selesa dan sebagainya. Laki-laki ini dibawa balik oleh pasukan ataupun utusan berkuda Nabi ke Madinah, lalu diikat di Masjid Nabawi. Keesokan harinya, apabila Nabi SAW datang untuk melaksanakan salat, Nabi melihat laki-laki ini sedang diikat di masjid. Bila Nabi lihat kepada laki-laki ini, Nabi kenal dia. Laki-laki ini bukan orang biasa-biasa. Bukan orang sebarangan. Bukan orang di tepi jalan. Bukan orang yang rendah kedudukan martabat dia. Laki-laki ini berasal daripada Al-Yamamah. Dia merupakan salah seorang daripada suku Bani Hanifah. Bahkan dia sebagai rais, ketua kepada suku Bani Hanifah. Allahu Akbar. Dia adalah Thumamah ibnu Uthal. Thumamah ibnu Uthal. Dia mempunyai badan yang tegak, hebat, wibawanya. Dia sangat dihormati, dimuliakan oleh masyarakat dia. Apa-apa berlaku, masalah dan sebagainya, dialah tempat rujuk. Tiba-tiba dia ditangkap oleh utusan Nabi, oleh pasukan berkuda Nabi, dibawa ke Madinah, dia diikat di Masjid Nabawi. Dalam ketika dia diikat, dia melihat bagaimana orang Islam masuk ke masjid, keluar dari masjid, menunaikan salat, duduk dan sebagainya, melakukan ibadat, membaca Quran. Begitulah keadaan mereka. Lalu laki-laki ini disapa oleh Nabi SAW. Lalu Nabi tanya kepada laki-laki ini, "Ma 'indaka ya Thumamah?" Wahai Thumamah, apa khabar? Okey ke tak okey? Beres ke tak beres? Lagu mana keadaan? Begitu kurang lebih. Ma 'indaka ya Thumamah. Oleh kerana dia bukan laki-laki biasa, orang yang sangat dihormati oleh kabilah dia, ada jawatan dan pengaruh pula, ada wibawa yang tersendiri, walaupun dalam keadaan dia diikat sebegitu, tetapi dia tetap menunjukkan kebesaran dia. Indi khair ya Muhammad, indi khair. Tak ada masalah. Aku beres. Aku baik saja. Indi khair. Tapi aku nak sebut kepada kamu, wahai Muhammad, in taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta ma syi'ta. Muhammad, aku tak ada masalah, beres. Baik-baik saja. Tapi aku nak sebut kepada kamu Muhammad 3 perkara. Pertama, kata dia, in taqtul zadamin Muhammad, kalau kamu ikat aku ni, lepas ni kamu bunuh aku, kamu adalah seorang laki-laki yang suka kepada pertumpahan darah. Ini provokasi. Provokasi ini dengan harapan Nabi SAW lepaskan dia. Provo. Buatlah buat. Kalau buat, aku dakwa kamu sekian-sekian. Tak ada orang lain yang lebih jahat daripada kamu Muhammad, melainkan kamulah. In taqtul zadamin. Kalau kamu bunuh aku, memang kamu suka kepada pembunuhan. Suka tu pada arah berlaku.
suka melihat nyawa orang melayang. Yang kedua kata dia, wa in tun'im ala syakir. Tapi Muhammad, kalau kamu bagi maaf kepada aku, kamu lepaskan aku reti terima kasih. Aku reti balas jasa. Aku bukan orang yang tak kenal budi, aku kenal budi. Aku terima kasih banyak. Ini adalah negosiasi. Nak beli jiwa, provokasi, supaya Nabi yang mulia SAW lepaskan dia. Dan yang ketiga, offer atau tawaran yang disebut kepada Nabi SAW, in kunta turidul mal. Kalaulah Muhammad, dahlah kamu kenal aku. Kemudian kamu buat begini pula. Kalaulah kamu nak harta, fasal, sebut nak berapa. Fasal ni, bukan cari fasal. Fasal ni adalah name your price. Gitu. Berapa kamu nak? Fasal. Minta berapa nak? Tu'ta ma syi'ta. Aku akan bagi kepada kamu seperti mana yang kamu minta. Dan aku akan kerahkan seluruh penduduk Al-Yamamah, khususnya Bani Hanifah, untuk serahkan banyak mana harta yang kamu nak. Nabi bila tengok sifat dia, arrogant dia, besar dia, angkuh dia, sombong dia, cara cakap dia, Nabi ni dia orang hebat. Nabi tinggalkan dia, biar dia cool down dulu lah. Nabi tinggalkan dia satu hari. Besoknya Nabi datang bertemu dengan dia pada hari yang kedua. Dengan skema soalan yang sama, Nabi tanya pula dia pada hari yang kedua, ya Thumamah, ma indaka ya Thumamah. Hari ni, apa khabar? Beres ke? Baik ke? Molek ke? Keadaan kamu macam mana, Thumamah? Lalu sama seperti jawapan semalam, Thumamah berkata kepada Nabi, indi khair ya Muhammad. Tak perlu bimbang lah, aku tak ada masalah. Tapi aku ulang lagi. Sebagaimana aku telah sebut pada hari yang lepas, in taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta masyid. Aku tetap dengan tawaran aku, tetap dengan provokasi aku, tetap dengan negosiasi aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu seorang yang jahat, suka kepada pertumpahan darah. Tetapi kalau kamu lepaskan aku, bebaskan aku, merdekakan aku reti terima kasih. Dan aku akan balas jasa kamu. Tapi kalau kamu buat seperti ini dengan sebab kamu nak harta, fasal tu'ta ma syi'ta. Sebut nak berapa? Beres. Sebut, kira selesai. Lalu Nabi tengok, hari kedua ni tidak berbelah bagi. Masih lagi Thumamah yang dikenali oleh Nabi hebat. Wibawa sungguh. Tak kalah. Kena ikat pun tak kalah. Seorang-seorang dia. Duduk pula tempat orang Madinah. Dan dia tengok, hari semalam dia tengok orang masuk masjid, keluar masjid. Hari ni dia tengok orang masuk masjid, keluar masjid. Dia tengok orang solat dan sebagainya. Nabi tinggalkan dia hari yang kedua, lalu Nabi datang pada hari yang ketiga. Dengan soalan, skema pertanyaan yang sama, Nabi tanya kepada dia, ma'indaka ya Thumamah. Thumamah, hari ketiga dah ni. Macam mana keadaan kamu? Aku tidak berganjak, wahai Muhammad. Tidak berganjak. Indi khair, aku baik. Ada masalah. Beres. In taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal, fasal tu'ta ma syi'ta. Sekali lagi, wahai Muhammad, kalau kamu bunuh aku, kamu adalah orang yang cukup jahat, suka kepada pertumpahan darah. Kalau kamu memberikan kebebasan, memerdekakan, melepaskan aku suka dan aku reti terima kasih. Allah Akbar. Aku reti terima kasih. Aku akan kenal budi, kenal jasa. Wa in kunta turidul mal. Sebut nak berapa. Kalau nak duit tu nak berapa. Fasal. Sebut. Tu'ta ma syi'ta. Sebanyak mana kamu sebut tu'ta, aku akan bagi kepada kamu. Ataupun kamu akan diberikan sebagaimana yang kamu nak.
Lalu hari yang ketiga, bila Nabi tengok dia masih lagi dengan kesombongan dia, keangkuhan dia, besar diri dia, tinggi diri dia, tak jatuh, tak kalah dan sebagainya. Nabi sebut fa'ahriku, lepaskan dia. Lalu bila Thumamah ibn Uthal, dia dibebaskan, dilepaskan, dia pun rasa pelik. Dah lah kena ikat 3 hari. Tak ada buat apa-apa pula. Dalam masa 3 hari, bukan hanya diikat saja, diberi layanan istimewa. Nabi cukupkan keperluan dia, makan minum dia. Layanan baik, first class. Dah lah bagi makan, kena ikat 3 hari pun. Kena ikat pula tempat yang paling baik, tempat iaitu masjid. Kemudian pula, tak bunuh pun aku. Kemudian pula, nak kata maaf. Tak ada sebut maaf lagi. Kemudian nak kata minta harta sebagai imbalan atau balasan atau sebagai pulangan, tak minta juga. Pakai lepas gitu lah. Dia pun dah orang lepas beres. Tak, macam kita orang lepas habis. Dia berjalan keluar dari masjid. Tidak lama setelah daripada itu, saya mohon maaf agak sedikit terlupa dari sudut riwayat yang cukup kuat. Mungkin ada satu penjelasan daripada riwayat lain menyatakan bahawa Nabi SAW menyebut kepada para sahabat, Thumamah ini dia keluar dari masjid. Sekejap lagi dia akan kembalikan semula, ataupun dia akan kembali semula kepada kita dengan Thumamah yang baru. Maka tidak lama setelah daripada itu, setelah Thumamah keluar dari masjid dan sebagainya, dia membersihkan diri dia, dia datang semula ke tempat Nabi yang mulia SAW di Masjid Nabawi. Lalu dia sebut kepada Nabi SAW, saya bacakan terjemahannya. Wahai Muhammad, tidak ada wajah yang paling aku benci, melainkan kamu adalah orangnya. Maksudnya apa? Kamu adalah orang yang paling aku benci. Muhammad, tidak ada agama yang paling aku benci mengatasi kebencian aku kepada Islam. Maksudnya Islam inilah yang paling aku tak suka. Ketiga, Muhammad, tidak ada tempat, tidak ada bumi, tidak ada tanah yang paling aku tidak sukai mengatasi ketidaksukaan aku kepada negeri ini, tanah ini, tempat ini, iaitulah Madinah. Wallah, kata dia, wallah, demi Allah, aku bersaksi pada hari ini tidak ada wajah yang paling aku kasih melainkan wajah kamu ya Rasulullah. Tidak ada agama yang paling aku cintai mengatasi agama yang ada di depan aku, iaitu Islam. Tidak ada bumi yang penuh dengan keberkatan lebih aku kasih daripada tanah air aku sendiri, iaitulah bumi Madinah. Asyhadu annaka ya Rasulullah. Asyhadu annaka ya Rasulullah. Lalu Thumamah ibn Uthal, dia bersyahadah di hadapan Nabi yang mulia SAW, meletakkan keyakinan pergantungan yang begitu tinggi, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, meninggalkan agama nenek moyang dia. Allahu Akbar. Manisnya sebuah penghijrahan. Sehingga Thumamah ibn Uthal menawarkan kepada Nabi SAW. Oleh kerana Nabi ini berada di Madinah bersama orang-orang Islam, orang-orang beriman yang lain. Yang masih memerangi Nabi adalah orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah yang duduk di Makkah. Sebahagian besar yang memberi bekalan makanan kepada penduduk Mekah adalah datang daripada Al-Yamamah. Beras ke, gandum ke, pakaian ke, keperluan harian ke dan sebagainya, sebahagian besar datang daripada Al-Yamamah. Dan oleh kerana penduduk-penduduk Makkah memerangi Nabi, yang pada waktu itu Nabi berada di Madinah, dan yang berkuasa di Al-Yamamah adalah Thumamah ibn Uthal, maka Thumamah memberi tawaran kepada Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah, lam ta'ti habbata hantah ila ahlul Makkah. Aku berjanji demi Allah,
sama sekali tidak akan sampai ke penduduk-penduduk Makkah. Habbata hantah, walaupun sebiji benih. Hatta yu'zana Rasulullah, sehinggalah kamu memberi izin terlebih dahulu, baru aku akan supply makanan kepada dia. Maksudnya apa? Aku akan bagi ataupun bekalkan makanan keperluan kepada penduduk Mekah sebagaimana biasa, dengan syarat kamu bagi izin. Tapi kalau kamu kata tak boleh, maka aku akan hentikan. Itu tawaran yang aku nak bagi kepada kamu. Allah. Waktu tu yang mana Nabi SAW sangat berhajat kepada pertolongan, dokongan, sokongan, kerana baginda SAW dan para sahabat sedang berhadapan dengan orang-orang kufar. Dan kita pula, Allah, kalau kita fikir akal cetek kita ni, kenapa lah Nabi tu ambil? Allah, kalau Nabi ambil, masalah dia. Ataupun kalau Nabi terima tawaran tu, habis lah penduduk Makkah. Baru dia tengok langit tinggi ataupun rendah. Tapi Nabi ni orang yang cukup mulia, cukup sempurna akhlak dia. Kita tak boleh nak expect dengan akal fikiran kita. Nabi kata, la, jangan buat gitu. Biarkan penduduk Makkah mereka menerima bekalan makanan keperluan sebagaimana biasa. Allah, mulianya. Mula-mula Thumamah ibnu Uthal tertarik kepada Islam melihat kepada layanan yang diberikan oleh Nabi dan orang-orang Madinah. Yang kedua, mulianya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sudah pun berpeluang untuk, kalau kita sebut dalam istilah kita, bala dendam lah. Akan tetapi Nabi tidak menggunakan sebegitu. Kerana Nabi SAW, dia adalah rahmat kebaikan kepada semua orang. Yang sama sekali dia tidak akan menzalimi orang lain. Walaupun orang itu sedang bermusuh dengan dia. Apatah lagi ada wanita, ada kanak-kanak, ada orang-orang tua. Dan mereka tidak mengetahui hakikat sebenar. Yang tidak sampai kepada mereka kebenaran. Maka bagi sebagaimana biasa. Berilah keperluan, berilah bekalan makanan, berilah apa jua yang mencukupkan kehidupan mereka seharian. Manisnya sebuah penghijrahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beriman. Bersyukurlah. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah. Kerana dengan nikmat kesyukuran ini pasti kita tidak akan mampu untuk membayar ataupun kita tidak mampu untuk memberikan balasan. Akan tetapi yang boleh kita panjatkan doa ataupun panjatkan kebesaran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala sedang memberi kebaikan yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan dengan Muharram yang hadir dalam hidup kita, dengan nikmat usia yang masih lagi berbaki ini, banyak kebaikan, banyak pahala dan banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan perkara ini membantu kita di alam kubur khususnya. Maka mudah-mudahan jadikanlah perkara itu adalah perkara yang kita lazimi dan kita lakukan. Saya menyuruh kepada diri saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan kebaikan ini insya-Allah. Jadi di akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Allah jadikan negeri tempat yang kita duduk ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Serta Allah jadikan tanah air kita ini tanah yang penuh dengan keberkatan. Walaupun kita masih lagi berperang dengan wabak dan penyakit yang cukup luar biasa. Jadi jangan sekali kita meninggalkan doa, usaha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Dan insya-Allah semoga kita diberikan rezeki dan kesempatan untuk bertemu di lain masa. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.